أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس فاصبر على ما يقولون فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة فاصطبر عليها لا تسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه وألم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. Dia Allah berfirman, demikianlah dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami dan kamu mengabaikannya. Jadi begitu pula pada hari ini kamu abaikan. Dan demikianlah kami membalas orang yang melampaui batas dan tidak percaya kepada ayat-ayat Tuhannya. Sesungguhnya azab di akhirat itu lebih berat dan kekal. Maka tidakkah menjadi petunjuk bagi mereka orang-orang musyrik berapa banyak generasi sebelum mereka yang telah kami binasakan, padahal mereka melihat kesan-kesan tempat tinggal umat-umat itu.
Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Dan kalau tidak ada suatu ketetapan terdahulu daripada Tuhanmu serta tidak ada batas yang telah ditentukan ajal, pasti siksaan itu menimpa mereka. Maka sabarlah engkau Muhammad atas apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam, dan bertasbihlah juga pada waktu tengah malam dan di waktu senja, agar engkau merasa tenang. Dan janganlah engkau tujukan pandangan matamu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan daripada mereka sebagai bunga kehidupan dunia, agar kami uji mereka dengan kesenangan itu. Kurniaan Tuhanmu lebih baik dan lebih kekal. Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan solat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa. Dan mereka berkata, mengapa dia tidak membawa tanda bukti kepada kami daripada Tuhannya? Bukankah telah datang kepada mereka bukti yang nyata sebagaimana yang tersebut di dalam kitab-kitab yang dahulu? Dan kalau mereka kami binasakan dengan suatu seksaan sebelum Al-Quran itu diturunkan, tentulah mereka berkata, ya Tuhan kami, mengapa tidak engkau utus seorang rasul kepada kami sehingga kami dapat mengikut ayat-ayatmu sebelum kami menjadi hina dan rendah? Katakanlah, wahai Muhammad, kami semua menanti apa yang akan terjadi. Maka tunggulah, kelak kamu akan ketahui siapa yang menempuh jalan yang lurus dan siapa yang mendapat petunjuk. Teladan bagi orang besar dan pemimpin agar menjauhi perbuatan yang terlarang walaupun sedikit. Allah memilih Nabi Adam AS untuk menjadi orang yang dekat kepadanya. Firman Allah, dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan solat dan sabar dalam mengerjakannya. Maksudnya, selamatkanlah mereka daripada azab Allah dengan mendirikan solat, dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Sebagaimana Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Surah Al-Tahrim 66 ayat 6. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan daripada Zaid bin Aslam daripada ayahnya, dia berkata, Umar bin Al-Khattab apabila bangun hendak solat malam, beliau biasa membangunkan keluarganya. Beliau berkata, dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan solat dan sabar dalam mengerjakannya. Firman Allah, kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Maksudnya, jika kamu mendirikan solat, nescaya akan datang kepadamu rezeki daripada arah yang tidak disangka-sangka. Sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya, sesiapa bertakwa kepada Allah, nescaya dia akan membuka jalan keluar baginya, dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Surah Al-Talaq 65, 2 dan 3. Juga dalam firman-Nya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun daripada mereka, dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku. Dan firman-Nya, sungguh Allah, dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Surah Al-Zariyat 51 ayat 56 dan 58. Oleh itu pada ayat ini disebutkan, kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan daripada Sabit
Dia mengatakan bahawa Rasulullah SAW apabila ditimpa suatu kesusahan, baginda memanggil keluarganya sambil bersabda, marilah solat, marilah solat. Sabit berkata, para nabi itu apabila ditimpa suatu kesulitan, mereka segera melaksanakan solat. Imam At-Tirmizi dan Ibnu Majah meriwayatkan sebuah hadis daripada Abu Hurairah daripada Nabi SAW. Baginda bersabda, sesungguhnya Allah berfirman, wahai anak Adam, curahkanlah segenap kemampuanmu untuk beribadah kepadaku. Nescaya aku penuhi dadamu dengan rasa cukup dan aku tutupi kefakiranmu. Tetapi jika kamu tidak mengerjakannya, aku akan penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan dan aku tidak menutupi kefakiranmu. Ibnu Majah meriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud, dia berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesiapa yang menjadikan tujuannya hanya satu, iaitu akhirat sahaja, nescaya Allah akan mencukupkan baginya kehidupan dunianya. Tetapi siapa yang tujuannya bercabang-cabang dalam urusan dunia sahaja, nescaya Allah tidak akan peduli kepadanya di mana-mana lembah di bumi ini dia binasa. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesiapa bersuci di rumahnya kemudian berjalan ke salah satu rumah Allah, masjid, untuk melaksanakan kewajipan yang Allah tetapkan, maka kedua langkahnya, yang satu menghapuskan kesalahan dan satunya lagi meninggikan darjat. Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Hadis berkenaan memberikan pelajaran bahawa orang yang pergi ke masjid untuk melaksanakan solat wajib, setiap langkahnya akan menghapus dosa-dosa kecil dan merupakan hak Allah dan dia mengangkat darjat pada langkah yang lainnya. Allah maha luas keutamaannya dan maha dermawan pemberiannya. Dosa besar dan merampas hak-hak orang, maka penghapusnya adalah taubat yang disertai dengan perbuatan yang baik. Daripada Zaid bin Sabit, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya dan akan menjadikannya miskin. Tidaklah dia akan mendapat dunia kecuali apa yang telah ditetapkan baginya. Dan sesiapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuannya, maka Allah akan menyatukan urusannya dan menjadikan kaya hatinya, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan hina. Diriwayatkan bahawa pada suatu hari Nabi SAW melalui para sahabatnya, lalu baginda bersabda kepada mereka, apakah kamu mengetahui apa yang Tuhanmu firmankan? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Baginda mengatakan demikian sebanyak 3 kali. Allah berfirman, demi kekuasaan dan kemuliaanku, tidaklah seseorang melaksanakan solat pada waktunya kecuali aku memasukkannya ke dalam syurga. Dan sesiapa yang melaksanakannya bukan pada waktunya, jika aku berkehendak maka aku menyayanginya, dan jika aku berkehendak maka aku akan muazabnya. Hadis riwayat At-Tabrani. Sadaqallahul azim.